Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Sambung. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', inna Allah ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Ia menambah pada bentuk penjadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, semalam dah kita pelajari tentang kewajipan beriman kepada malaikat. Yang kedua, perbezaan kejadian malaikat dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga, setiap malaikat itu dia ada tugas masing-masing. Yang keempat, malaikat itu bersayap sebagaimana yang disebut dalam beberapa ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang kelima, malaikat ini jenis makhluk Allah Ta'ala yang patuh. Dia melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah tanpa bangkangan, tanpa pertikaian. Allah Ta'ala suruh buat apa pun dia buat. Jadi malaikat ni bukan jenis macam manusia. Bila datangnya arahan, perintah, banyak mempertikaikan, banyak bantah dan bangkang. Adapun jenis malaikat ni satu jenis makhluk Allah Ta'ala yang sangat taat kepada Allah. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, semuanya dipatuhi dan dilaksanakan. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Okey. Malaikat juga selain daripada beberapa perkara yang kita sebutkan tadi, perbezaan sifat dan juga sikap malaikat yang jaga syurga, iaitu mereka mengalu-alukan kedatangan ahli syurga dengan menuturkan kalimah-kalimah yang menyeronokkan, yang menyenangkan kepada penghuni syurga. Sebaliknya, sifat malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga, mengawasi dan mengurus neraka ini, sikap mereka sangat berbeza dengan sikap malaikat yang jaga syurga, iaitu sikap yang keras, kasar, menakutkan, menggerungkan penghuni-penghuni neraka. Jadi sebelum diseksa itu, dengan penampilan malaikat yang kasar itu dapat menggerungkan, lebih menakutkan kepada penghuni-penghuni neraka. Okey, terus. Maksud beriman dengan para malaikat. Maksud beriman dengan para malaikat ialah beriman dengan kewujudan mereka dengan keimanan yang tegas dan tidak diselah dengan keraguan dan sebarang syak. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maksudnya, Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seseorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami mohonkan keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu juga tepat kembali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Okey, kita tengok ayat yang pertama tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah berimanlah oleh rasul dengan sesuatu yang diturunkan kepadanya, yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri. Allah Taala telah mendedahkan rasul beriman semua yang diturunkan kepada beliau. Dan antara apa yang diturunkan kepada beliau, iaitu kepada Nabi, iaitu berimannya kepada malaikat. Adakah Rasulullah SAW melihat semua malaikat? Allah Ta'ala kata dalam Quran, ada malaikat. Bilangan malaikat pula ramai. Dan sebahagian malaikat pula ada disebut sebagai bersayap. Jumlah yang paling banyak sayap yang dimiliki oleh malaikat 600 sayap. Rasulullah nampak semua kan ni? Semua malaikat tu Rasulullah nampak ke? Malik, Ridwan, Raqib, Atib, ataupun Rasulullah hanya dapat melihat malaikat Jibril sahaja? Apa jawapan? Semua diam. Adakah Rasulullah tengok semua malaikat ni? Tak, dia melihat malaikat Jibril je kan. Itu pun ketika bukan semua keadaan, dalam keadaan tertentu ketika dia disampaikan wahyu. Jadi Rasulullah percaya tak malaikat-malaikat yang lain ni? Sebab Quran kata amanar rasulu. Rasul beriman apa yang diturunkan kepada Tuhannya, daripada Tuhannya kepadanya. Maknanya dia beriman semua. Rasulullah beriman tak tentang adanya dosa pahala? Rasulullah beriman tak? Rasulullah nampak tak dosa pahala? Tak nampak. Kalau syurga neraka memang diperlihatkan, disebut dalam hadis tu kan, Sahih Bukhari Muslim tu, diperlihatkan Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, diperlihatkan kepada Rasulullah syurga neraka ketika dia sembahyang gerhana matahari tu kan, dan Sahih Bukhari tu. Tapi dosa pahala Rasulullah tak nampak. Jin, adakah bilangan jin pun ramai? Adakah Rasulullah nampak jin semua? Malaikat tadi dah ada jawapan, bukan Rasulullah tengok semua. Tapi Rasulullah percaya tak tentang ramainya malaikat? Dan jumlah malaikat Rasulullah tahu tak ada berapa? Sepakat tak tahu Dan Rasulullah tak pernah tengok semua malaikat? Setuju? Ayat yang kedua pula, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Apa makna iman? Sebahagian daripada maksud iman al-iqral wal inqiyad, akur dan patuh. Apa maksud akur dan patuh? Terima sahaja walaupun tak nampak. Terima sahaja pengkhabaran yang datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Nampak tak nampak, faham tak dah faham, kita terima sahaja. Banyak kali kita ulang, malam ni kita ulang lagi sebab ada masalah lagi. Banyak lagi yang tak faham ni. Mungkin kita yang mengaji sini dia dah kita faham dah. Di luar sana masih ramai lagi orang tak faham masalah iman. Apa makna iman? Apa makna iman? Akur, terima, patuh. Walaupun tak faham, walaupun tak nampak. Macam tadi soalan yang kita kemukakan tadi. Dalam ramai-ramai Allah, Nabi SAW sendiri pun tak tahu apa jumlah. Sebab Allah Ta'ala sendiri tak beritahu apa jumlah malaikat. Dan dia tak pernah tengok semua malaikat pun. Tetapi dia beritahu kepada orang ada malaikat.
Maksudnya iman, terima dan juga patuh apa yang dihabarkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Sama ada kamu nampak tak nampak, faham tak faham, bila disebut kamu kena terima. Sebab perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah termasuk di dalam sebahagian daripada perkara-perkara yang ghaib, yang tak dapat dikesan oleh panca indera kita. Bukan sahaja mata kita, tak boleh nak dikesan oleh panca indera kita. Jadi bukan senang nak faham ni. Sebab tu kita kena selalu ulang. Sebab di sana ada orang ragu, ada pihak ragu, dan seolah-olah mempertikaikan bagi orang yang terima bulat apa yang disebut oleh Allah dan juga disebut oleh Rasul. Sebagai satu contoh, Allah Ta'ala kata dia berada di atas arash. Ar-Rahmanu ala arsh istawa. Tiba-tiba Nabi sebut di dalam hadis pula ada keadaan tertentu 1/3 malam dia turun ke langit dunia. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim pula, Allah berada di hadapan manusia. Tuhan berada di hadapan orang yang sembahyang. Hak mana satu ni? Semua sahih belaka. Bolehkah Allah Ta'ala di dalam suatu masa, berada di dalam semua tempat? Taharah pun duduk juga. 1/3 malam pun duduk. Turun ke langit bumi. Orang tengah sembahyang, duduk depan orang sembahyang pula. Semua sahih belaka. Quran dah tentu sahih. Hadis tadi semua hadis sahih. Macam mana nak faham tu? Boleh terima tak otak tuan-tuan? Okey, saya nak tanya soalan sebelum saya bagi jawapan. Jadi tuan-tuan boleh terima tak Quran dengan hadis tadi? Allah Ta'ala taharas, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, dan Allah Ta'ala berada di hadapan orang yang sembahyang. Tuan-tuan boleh terima tak benda ni? Macam mana nak faham? Saya tak hurai lagi ni. Ni live ni, secara live ni. Saya tak hurai lagi. Tuan-tuan kata tuan-tuan faham. Saya nak tanya Syekh Harib, macam mana yang tak faham? Ha? Terima saja. Terima saja. Kenapa kita tak petikai? Sebab apa yang tak petikai? Macam mana di dalam suatu keadaan ini, suatu masa boleh berada di dalam semua tempat? Kenapa? Kenapa tak petikai? Terima saja. Apa jawapan? Iman, percaya. Macam pelajar? Tanya Habib. Macam mana Habib? Kita boleh terima tak tadi? Tadi kita tanya orang dewasa kan? Ini tengok secara live ni. Dan kita tak ajar pun. Kita tak beritahu pun. Malam ni, hak lepas-lepas kita ajar lah. Hak malam ni kita tak ajar. Kita boleh terima Quran ni. Dan juga hadis. Macam mana Allah Ta'ala boleh berada di satu keadaan tu, semua tempat? Habib kata, tak sampai menjangkau oleh akal manusia. Dia di antara pelajar yang kami test, ayah dia menangis. Sebab tak layak masuk sekolah ni. Tak lulus. Tapi ini jawapan dia. Tak terjangkau oleh akal manusia. Kalau berjuta orang seluruh dunia sembahyang, Allah Ta'ala esa macam mana dia berada di setiap keadaan, setiap orang, di hadapan setiap orang, dan di semua tempat. Macam mana kita faham Habib? Saya test bukan pelajar yang paling cemerlang ni, tapi dia hafiz lah. Tuan-tuan tak hafiz ni, dia dah hafiz. Macam mana kita faham? Kenapa kita tak ukur dengan akal Quran dan hadis ni? Kenapa kita tak pertimbangkan dengan akal entah? Entah ada akal tak? Ada. Kenapa kita tak ukur dengan akal? Nilai dengan akal apa yang kita sebut ini? Tengok. Habib boleh jawab macam tu, Tok Guru tak faham. Dialah yang akan mengajar akidah besok. Macam mana ada Tok Guru orang alim hebat macam mana? Dia ukur nilai apa yang ada di sisi Allah tentang zat Allah, sifat Allah, dia kiaskan dengan kedudukan makhluk. Macam mana orang belajar sini, orang awam? Tuan-tuan ni bukan Tok Guru, bukan Maulana, bukan Ustaz, bukan Doktor, bukan Profesor, bukan sidang kalam, boleh faham. Macam mana orang lain tak faham? Itu yang saya jadi pelik. Sedangkan kalau nak main ayat lawyer buruk, tak payah mengaji ilmu mantik tuan-tuan. Saya tak pakar ilmu mantik, saya tak pakar. Ilmu falsafah pun saya tak pakar. Walaupun pernah belajar, tetapi tidak mahir, tidak pakar. Tak payah belajar ilmu mantik, ilmu falsafah untuk berdebat dengan orang-orang yang lebih buruk. Senang aja. Okey.
Orang tak boleh terima Allah Subhanahu wa taala kita kata duduk di atas arash. Sebab menempatkan Allah, menjihahkan Allah. Tidak bertempat. Tuhan tidak bertempat. Boleh tak kalau ada andaian orang berdebat dengan kata, kalau itu kaedah yang kita pegang, orang kata Tuhan kamu miskin. Sebab apa miskin? Golongan PPRT pun ada rumah buruk, rumah kecil kerajaan bagi. Ni Tuhan kamu tempat pun tak ada. Kalau orang kata macam tu macam mana kita nak jawab? Tuan-tuan tu yang pandai falsafah mantik ni, malam ni kita debat. Macam mana nak jawab? Ulama salaf kata Allah Ta'ala ada tangan, tapi bukan anggota tangan. Ada pihak kata tangan diterjemahkan dengan kuasa. Kita kata Tuhan kamu tak ada tangan lah. Tak ada tangan, dia kata, sebab kami terjemah ayat Quran, hadis, tangan dengan kuasa. Tuhan kamu cacat lah. Macam mana nak jawab? Tuhan kamu cacat lah sebab tak ada tangan. Dia kata tak, sebab tak sama. Kita pun kata tak sama. Berada di atas arah tak sama. Sebab tu dalam akidah salaf, dia kata berada dengan selayak dengannya. Ada pihak jawab balik, kalau sebut ada selayak dengannya, boleh juga kita kata duduk di bumi dengan selayak dengannya. Okey, duduk di bumi selayak dengannya, ada dalil tak daripada Quran hadis? Ada tak dalil Allah Ta'ala duduk di bumi dengan selayak dengannya? Ada tak dalil? Tak ada, semua sebut atas haras. Cuba dia kiyah macam tu. Kalau dia lawan macam tu, kita boleh sebut. Dia nafi tangan, maknanya Tuhan kamu cacat. Dia nafi tempat, Tuhan kamu miskin. Boleh tak orang buat macam tu? Sebab hak tu pun tidak ada dalil. Menafikan jihad tempat bukan ada dalil daripada Quran hadis. Tidak ada satu dalil daripada Quran hadis menafikan jihad dan menafikan makan. Jadi kita sebut sebagaimana yang disebut, oleh Allah. Jadi kalau kita nak lawan yang lawyer buruk ni, sampai kiamat tak selesai. Sebab itu dalam masalah akidah dia kata apa? Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Kita dah ulang banyak kali ayat ni dalam kuliah kita. Siapa yang paling mengenal Allah selain daripada Allah Ta'ala sendiri? Siapa yang paling kenal Allah, zat Allah, sifat Allah selain daripada Allah Ta'ala sendiri? Tak ada kan? Allah Ta'ala sebut tak dia begini-begini? Sebab itu salah tidak menisbatkan sesuatu yang tidak diisbatkan oleh Allah dan juga oleh Nabi. Dan tidak menafikan sesuatu yang tidak dinafikan oleh Allah dan juga sesuatu yang tidak dinafikan oleh Nabi. Senang akidah salah ini. Kita tidak menafi dan mengisbatkan melainkan apa yang disebut oleh Allah dan juga oleh Nabi. Yang kedua, fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu bandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu misal. Ni pelajar-pelajar ingat ayat-ayat Quran yang ustaz baca ni, hujah-hujah yang ustaz baca, kamu akan keluar pada sekolah ni, kamu akan berhadapan dengan berbagai-bagai jenis pemikiran manusia dalam dunia ni. Yang pelik-pelik, yang kita heran. Sepatutnya dia tak fikir macam tu. Dia fikir tu dia nak kiyahkan Allah dengan sesuatu yang baru, ataupun dia nak kiyahkan Allah dengan makhluk. Jangan kamu bandingkan Allah dengan sesuatu. Bila dikatakan, macam mana nak faham suatu keadaan Allah Ta'ala ada 3 tempat? Maknanya, sebab apa? Tidak akan berlaku di dalam logik akal manusia sesuatu benda itu, makhluk, berada satu masa 3 tempat. Menunjukkan dia buat satu perbandingan. Zat Allah, diri Allah dibuat perbandingan. Manusia macam ni, tidak boleh berada di satu tempat, berbagai tempat di dalam satu keadaan. Sebab apa? Sebab kalau begitu, kalau maknanya andaian yang keluar daripada kepala otak yang kotor dibuat andai. Kalau macam tu, kalau itu maknanya ada perbandingan. Macam mana pula Allah Ta'ala turunnya Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar, malam yang ganjil? Contohnya turun 23, malam 23 daripada Ramadan. Tarikh Malaysia dengan Saudi sama tak? Dengan mereka sama tak? Kenapa yang tu boleh terima? Malaikat turunnya berserta dengan malaikat Jibril, ketua kepada para malaikat.
Berapa kali malaikat Jibril turun? Turun Lailatul Qadar ni setahun berlaku berapa kali? Sekali ya? Sekali macam mana turun seluruh dunia? Lailatul Qadar tarikh yang berbeza. Sebab Nabi kata malam-malam yang ganjil. Contohnya malam 23. Tempat lain malam 24, malam 25, kalau kita kata ganjil semua, malam 23, besok bertumpuk 5, 27, 29. Berapa kali nak turun? Kenapa yang tu boleh terima? Tentang Allah Ta'ala, tentang sifat Allah Ta'ala, tak boleh terima kenapa? Jadi kau nak main logik ni, kita boleh main logik walaupun kita tak pakar mantik, tak pakar ilmu falsafah, kita boleh main logik. Kita ada soalan-soalan yang boleh menjerat yang dia orang confirm tak boleh jawab. Sebab dia orang jawab, kita jawab. Dia orang jawab, kita jawab. Sebab sekarang ni kita main kosong. Tak usah pakai dalil. Quran tak usah baca, hadis tak usah baca. Kita pakai logik akal. Semua orang boleh jawab. Tetapi isunya, bila membincangkan zat Allah, boleh ke kita masuk akal kita? Akal kita baharu makhluk. Sesuai ke kita nak petikai, kita nak fikir dengan kemampuan akal yang terbatas untuk memahami sifat-sifat dan zat Allah Ta'ala. Orang kata, kalau tak boleh guna akal, jadi macam Yahudi lah. Nasrani pakai terima je Tuhan tu 3. Tengok dia banding dengan Yahudi pula. Bukan maknanya golongan sunnah, golongan salafi mengenepikan akal. Yang tu kena faham. Kita gunakan akal sebab banyak ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun wa liyatazakkaru ulul albab. Kenapa tak fikir? Kenapa tak perhati? Semua guna akal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kamu tak perhati? Perhati guna akal. Bukan kata kita guna mata sahaja. Nazara bukan ra'a. Ra'a dia melihat. Kalau nazara perhati. Perhati bukan perhati dengan mata sahaja, berserta dengan menilai, berserta dengan mengkaji. Itu dipanggil nazara. Jadi, dia kata golongan salafi ni tak pakai akal, nanti berdebat dengan orang kafir, macam mana nak jawab? Sebab dia main Quran hadis. Quran hadis dah tentu orang kafir tak pakai. Macam mana kita nak jawab? Siapa golongan yang paling sesat daripada golongan sesat di zaman Rasulullah? Semua persoalan yang dibangkitkan oleh orang jahiliah tentang ketuhanan, musyrikin Mekah, dapat dihadapi oleh Rasulullah. Dihadapi oleh para sahabat. Dia bila dah kurun yang pertama, generasi yang pertama meninggal dunia, yang kedua, pertengahan kurun yang kedua, masuknya pemikiran falsafah yang menentukan sesuatu itu berdasarkan kepada logik, kepada akal. Lalu adalah individu, tokoh-tokoh mengemukakan suatu kaedah. Macam mana nak menceritakan kepada orang kafir, nak berdakwah kepada orang kafir ni memerlukan kaedah-kaedah ini. Kaedah-kaedah logik, falsafah yang sesuai sebagaimana pemikiran mereka. Okey, dikatakan hebatlah perdebatan itu. Sampai orang kafir pun dikatakan tewas. Kita kena buat senarai lah. Berapa jumlah orang kafir masuk Islam dengan sebab kaedah itu. Kita tengok di sudut realiti sekarang ni, hujah daripada pihak mana yang menyebabkan orang kafir ramai masuk Islam. Contohnya golongan salafi dengan golongan yang satu lagi, tak sebut nama, satu lagi, Dr. Zakir Naik kan salafi. Kita panggil mana-mana tokoh dalam dunia, bukan kata Malaysia lah, yang nak kata kaedah itu paling tepat. Berapa orang dia ajak orang masuk Islam? Dia berdebat dengan orang kafir patah hujah, kalah masuk Islam di depan dia dengan kaedah yang dia pegang, kaedah logik, kaedah falsafah. Nak dibandingkan Dr. Zakir Naik yang puluh ribu orang masuk Islam. Masuk Islam setelah dengar je masuk Islam. Bukan kata tunggu 2-3 hari, sebulan, 2-3 tahun, fikir-fikir baru masuk Islam, tak. Ketika itu masuk Islam. Hujah siapa yang paling tepat? Yang paling berkesan di dalam nak menjedarkan orang tentang akidah, nak memperkenalkan manusia tentang Allah. Kalau orang individu, pihak boleh buat kaedah, seorang ni buat kaedah lain pula. Kita kata mungkin kaedah zaman sekarang ni tak apa sesuai dengan kaedah yang 1000 tahun lebih tu. Orang lain pun buat kaedah baru pula. Kaedah bila sebut buat kaedah tentang akidah, dah sudah tentu tak sama dengan kaedah yang ada dalam Quran hadis. 1000 tahun lagi orang buat kaedah lain pula, semata-mata nak layan buat kafir yang sesat. Kita mau tukar kaedah strategi, kaedah kita tukar.
Maknanya kaedah di zaman Nabi, pendekatan cara Nabi dan para sahabat tak berkesan, tak okey lah, tak kemas, tak mantap di dalam nak memahamkan manusia tentang akidah. Semua orang boleh pakai logik, semua orang boleh pakai akal. Allah Ta'ala melihat, betul melihat. Allah Ta'ala mendengar, betul Allah Ta'ala mendengar. Mendengar ni sama ada manusia ataupun binatang, ada alat tak? Alat apa mendengar? Telinga. Allah Ta'ala ada telinga tak? Habis Allah Ta'ala ada telinga tak? Tak ada. Macam mana cara Allah Ta'ala dengar? Sebab mendengar mesti dengan telinga. Ha? Macam mana dia Allah Ta'ala mendengar? Sifat mendengar. Bukan anggota. Boleh terima Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala melihat dengan mata ke? Ha? Selayaknya. Tadi mendengar, melihat. Apa lagi? Berkata-kata. Adakah dengan mulut? Tak. Kenapa kita boleh menerima Allah Ta'ala ada sifat mendengar, bukan anggota telinga? Melihat dengan sifat melihat, bukan dengan anggota mata. Sedangkan akidah salah, mereka kata Allah Ta'ala ada tangan, iaitu sifat tangan, bukan anggota tangan. Kenapa yang tu tak boleh terima pula? Apa masalah? Kenapa yang tu tak boleh terima? Sedangkan sifat orang tak kata anggota. Banyak juga orang datang jumpa saya, macam mana fahamnya Ustaz kata Allah Ta'ala ada tangan? Ha, memang ada tangan. Quran hadis dah sebut. Pendapat ulama' saya sebut nama kitab. Bukan anggota. Kalau anggota tangan, anggota dia takkan terpisah dengan jisim. Anggota mesti duduk dengan atas jisim. Duduk kepada jisim. Itulah yang dipanggil mujassimah, musyabbihah, mumassilah. Memisalkan, mentashbihkan, menjisimkan Allah dengan baharu. Ada pun orang yang kata, pihak yang berpendapat Allah Ta'ala ada tangan, sifat tangan, itu memang pegangan salaf. Semua disebut, banyak lah kalau saya nak sebut kitab ni pun banyak-banyak kali dah kita dah ulang. Tangan yang selayak dengannya, melihat dengan muka yang selayak dengannya, istawa dengan selayak dengannya. Oh, kalau gitu boleh juga dia kata. Dia tu orang belah sana lah kan. Demo lah. Kalau gitu boleh juga kita kata Allah Ta'ala duduk di bumi yang selayak dengannya. Ha, tengok. Kalau Allah Ta'ala duduk atas arah dengan selayak dengannya, kita boleh juga kata Allah Ta'ala duduk di bumi selayak dengannya. Yang tu kenapa kita tak sebut? Allah Ta'ala duduk di bumi, duduk dengan yang layak dengannya. Kenapa kita tak sebut? Ha? Sebab tak ada dalil. Ar-Rahmanu ala arsy istawa itu ada dalil. Dia nak pakai kiyah, dia nak loya buruk, nak main mantik. Kita tak belajar mantik pun kita boleh jawab. Allah Ta'ala tu berkuasa tak? Berkuasa. Allah Ta'ala mampu tak buat satu batu yang besar, dia sendiri pun tak boleh angkat? Ha, jawab. Apa jawapannya? Nak jawab apa? Saya mengaji bab akidah ni daripada kecil, tok guru saya tanya. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu batu yang besar, dia sendiri pun tak boleh angkat? Apa jawapan yang betul? Apa jawapan yang betul? Ha, siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab soalan ni, Cikgu Masri bagi RM20 lah. Siapa boleh jawab daripada kalangan pelajar? Kita buka tawaran kepada pelajar dulu. RM20. Apa jawapannya? Naik RM10 lagi, siapa boleh jawab? RM30. Angkat tangan siapa nak jawab. Jawapan yang tepat. Ha? Tak ada seorang boleh jawab? Okey, kita bagi RM50. Siapa boleh jawab? Orang puas hati punya. Ha? Siapa boleh jawab? Okey, kita buka offer pada orang-orang sahabat-sahabat kita di luar sana. Apa jawapannya? Ha? Mustahil. Sebab apa mustahil? Kalau Allah Ta'ala berkuasa. Macam mana mustahil? Allah Ta'ala berkuasa. Bagi satu jawapan yang tepat. Apa dia? Sebelum saya tutup tawaran RM50. Tak boleh jawab? Ya? Apa soalan jawapan? Tak dengar. Jawapan apa?
Ha? Tak tepat. Apa jawapan lagi? Siapa boleh jawab? Tak boleh RM50 tengok semua asli buat menghitung dah tu. Kalau tuan-tuan tak boleh jawab, pihak sekolah bagi RM50, tuan-tuan kena masuk seorang RM50 dalam tu. Jawapannya ringkas, was-su'alu anhu bid'ah. Jawapan Imam Malik, benda ni hak orang tak tanya sahabat. Zaman Rasulullah orang tak tanya. Kamu lawyer buruk tanya jawab apa? Was-su'alu anhu bid'atun. Soal tentang masalah ini adalah bid'ah. Sebab tak berlaku pun orang tanya soalan bodoh macam tu. Saya tanya ni soalan bodoh lah. Tapi sebab apa tanya? Sebab nak banyak main guna akal sangat. Banyak sangat nak guna logik. Kita jawab secara logik. Jadi padan hadirin sekalian, kaedah yang Rasulullah dah ajar untuk memperkenalkan Allah, padan sahabat. Sebab tu kalau kita baca, kita dah habis dah belajar Usul Sunnah yang ditulis Imam Ahmad bin Hanbal. 50 usul, 50 dasar ataupun asas bagaimana nak kenal sunnah Nabi. Yang pertama, atamasuk bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat. Nak faham sudah. Pegang teguh. Bagaimana sahabat pegang? Sahabat tak tanya benda macam tu. Tak tanya Allah Ta'ala duduk atas arah macam mana. Munculnya soalan zaman Imam Malik tu setelah sahabat pun tak ada, zaman tabi'in. Sebab tu mari jawapan Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wa sa'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Sebab zaman sahabat Nabi orang tak tanya, sahabat tak tanya. Nabi wafat zaman sahabat, orang tak tanya soalan bodoh macam tu. Beriman sahaja apa yang dia sampaikan. Jadi kalau betul-betul nak jadi pengikut Nabi, umat Nabi nak ikut para sahabat, tak tanya benda macam tu. Tak masuk dalam otak. Sebab fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Jadi bila kata kalau begitu, kenapa ada buah kalau? Kalau begitu macam mana? Disamakan dengan orang Kristian, tak bagi tanya. Pertamanya dia kata tak bagi tanya. Yang keduanya jangan guna akal. Kita guna akal untuk memahami nafs. Bukan guna akal mengatasi nafs. Guna akal untuk memahami dalil. Bukan guna akal untuk mengatasi dalil. Dia guna untuk faham. Bukan kata tak boleh guna. Kalau kita banyak masuk unsur-unsur logik, akal, memahami tentang sifat Allah, zat Allah Ta'ala, jadi mana pergi mukhalafah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, mesti ada, dia berbanding. Sedangkan Allah Ta'ala kata tidak sekupu. Tiba-tiba dia nak cari bagi jadi sekupu. Tak sekupu. Dia nak cari bagi jadi sekupu. Sekupu. Faham tak sekupu? Hak kita belajar dalam bab apa? Juga kahwin. Inspektor Sheila dengan ikut sekupu tak sekupu? Tu tuan-tuan jawab lah pula. 1000 orang pula dengan soalan ni. Hak tu dalam bab nikah kahwin. Kena ada sekupu kan? Jadi Allah Ta'ala memang tak sekupu dengan siapa-siapa pun. Bila dia cari, dia nak bagi cari Allah Ta'ala sekupu. Taubat lahum tak sekupu. Tak sama walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia masuk usul logik. Dia kata tak guna akal, nak guna apa? Kita guna akal untuk memahami dalil. Bukan guna akal untuk berlawan dengan dalil, bertentangan dengan dalil, untuk mempertikaikan dalil. Selagi mana tak sesuai, selagi itu tidak betul. Berat mengaji akidah macam tu. Lebih baik usah mengaji. Kalau nak pakai lawyer buruk, usah mengaji akidah ni. Usah belajar Quran hadis ni, rugi. Mari dalil banyak mana sekalipun, selagi tak sesuai dengan logik kita, kita tolak. Jadi berat tuan-tuan, tak kenal Allah Ta'ala sampai ke sudah. Kamu fasih pada zat, kamu fasih pada sifat, kamu fasih pada pada zat, pada sifat, pada af'al. Faham. Jirin, arak, alim. Makan, apa lagi, jihad. Istilah-istilah tu faham. Ta'aluk, tanjizi hadis, soluhi qadim, semua faham.
takluk ilmu apa, takluk kepada apa, takluk kudrat kepada apa, semua faham. Boleh faham istilah ya, Allah Ta'ala tak kenal. Istilah cukup mahir, cukup ingat, tapi Allah Ta'ala tak kenal. Buktinya tak kenal sebab membandingkan Allah dengan sesuatu, nak mengkufurkan Allah dengan makhluk. Dia nak mengkufurkan Allah dengan makhluk, sedangkan Allah Ta'ala kata dia tak sekupu. Kalau hak tadi mungkinlah ada sekupu kan, hak tadi tu, hak kita sebut tadi, itu bab makhluk. Tapi Allah Ta'ala tak sekupu. Malam ni panjang sikit sebab banyak kita sedih orang-orang yang mengaji agama, tokoh, ada sebahagian mereka itu tokoh tapi tak faham masalah akidah ni. Dia faham istilah je. Bila ada pula hujah-hujah baru yang dikemukakan oleh orang sesat, orang kafir, kita pun cipta satu kaedah lain pula, nak bagi ajak orang masuk Islam. Apa yang ditimbulkan lagi, macam mana kita nak jawab hujah orang kafir. Okey tuan-tuan, kalau kita berhujah orang kafir kita kalah, berdosa ke kita kalah? Kita hujah-hujah orang kafir dia tak masuk Islam, berdosa ke? Komannya kita, Rasulullah dah berhujah dengan beramai orang, bukan semua orang masuk Islam pun. Dia berhujah orang kafir dalam zaman dia. Berapa ramai orang kafir tak masuk Islam? Hatta pak saudara dia sendiri, dia sedih tak masuk Islam. Dia dah hujah dah debat dah. Sehingga bila dia sedih sangat, pak saudara sendiri tak masuk Islam, Allah Ta'ala turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, sesungguhnya kau tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada seseorang yang kamu kasihi, kepada sesiapa yang kamu sayang, kamu tak boleh bagi petunjuk. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala lah yang mengetahui siapa yang berhak mendapat petunjuk. Sebab itu ada apa? Ada nasyid kan? Iman tidak boleh diwarisi oleh seorang bapa yang bertakwa. Betul tak? Tak boleh warisi. Dia hanya petunjuk daripada Allah. Kalau bapa tu seorang tak lebay pun, anak belum tentu jadi lebay, belum tentu jadi hebat. Dia bukan sesuatu, iman juga tidak boleh diwarisi. Takwa pun sama, dia perlu dipelajari. Ya, jadi malam ni panjang sikit kita hurai ni, supaya orang yang belajar ni bila jumpa orang yang macam ni boleh debat. Kalau dia lawyer buruk, kita 100 kali lebih lawyer buruk. Kita tak belajar mantik, tak alim mantik, tak alim falsafah, tapi kita boleh gunakan hujah, mematahkan hujah akal dengan akal. Sebab itu datangnya Quran untuk potong hujah akal. Datangnya Quran untuk apa? Nak mengawal manusia supaya tolak logik. Kalau tidak, tak payah datang Quran, tak payah ada datang Nabi untuk menghuraikan apa yang ada dalam Quran. Tak perlu kalau dipakai, nak pakai hujah akal. Tujuannya diturunkan Al-Quran sebagai suatu kitab panduan. Tujuan datangnya para Nabi sebagai mentafsir apa yang ada di dalam kitab. Sebab itu dalam Quran menyebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbeza pendapat di antara satu sama lain, kembali kepada Allah, yakni Al-Quran. Kembali kepada Rasul, iaitu hadis Nabi. Kalau gitu guna akal lah. Bila timbul masalah, berbeza pendapat antara satu sama lain, pakai guna otak, pakai guna akal. 1000 orang, 1000 akal. 1000 orang, 1000 pemikiran. 1000 pakai boleh buat andaian. 1 juta orang, 1 juta andaian. Takkan selesai. Setiap seorang yang mengemukakan logik, semua dia kata diri masing-masing lah yang betul. Jadi lagu mana tu kita nak bincang, nak muzakarah ni, nak debat sama-sama pakai kata dia betul, sama-sama ada idea, ada pandangan. Ini isu akidah, bukan isu ijtihad. Andai kata tak ada mana seorang pun ulama dalam dunia ni, sama ada golongan Salafi ataupun golongan Asy'ariyah, tak ada mana-mana kitab Salafi, kitab Salaf yang menceritakan tentang akidah salaf, dan tak ada kitab-kitab Asy'ariyah, manusia tetap kenal Allah dengan Quran hadis. Manusia tetap akan kenal Allah dengan Quran hadis. Sebab muncul kitab tu setelah hujung dah. Bila sahabat, dalam zaman sahabat pun tak ditulis. Bukan dalam zaman Rasulullah, zaman sahabat pun tak ditulis. Okey, beriman kepada Allah Ta'ala begini. Orang faham dengan Quran hadis, bagaimana sifat-sifat Allah. Tapi dah lebih nak tunjuk lebih cerdik daripada Allah, nak tunjuk lebih cerdik daripada Nabi ni
Sehingga akhirnya orang tak faham. Belajar bertahun-tahun tentang sifat Allah, zat Allah, akhirnya tak faham. Tak kenal pun Allah Ta'ala. Semua dipertimbangkan melalui logik. Buat perbandingan. Tadi kita sebut dah, kalau orang boleh buat andaian itu, kita pun boleh buat andaian. Kenapa boleh terima Allah Ta'ala mendengar melihat? Sedangkan mendengar melihat bagi makhluk mesti dengan anggota, mesti dengan alat. Oh, tak boleh kiyah. Tadi kenapa hati ni kamu kiyah pula? Kita tak boleh bandingkan Allah dengan makhluk. Hati ni kamu bandingkan pula. Semua sifat jangan bandingkan. Semua sifat jangan bandingkan. Sebab tidak akan sekupu. Okey, terus. Kenapa malam ni mari semangat tu? Kadang-kadang kadang-kadang jadi geram tu, tak faham lah. Patutnya buatlah kajian, baca lebih sikit. Jangan pakai merapu. Okey, terus. Golongan ahli sunnah wal jamaah beriman dengan para malaikat secara umum. Beriman secara rinci pula ialah beriman dalam bentuk yang diperoleh secara sahih daripada dalil dan disebutkan oleh Rasulullah SAW secara terang-terangan, seperti beriman kepada malaikat Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu, Mikail sebagai malaikat yang diwakilkan bagi menjaga hujan, Israfil malaikat yang diwakilkan bagi meniup trompet satu kali, malaikat maut yang diwakilkan untuk mengambil nyawa makhluk, Malik sebagai penjaga neraka, Ridwan sebagai penjaga syurga dan lain-lain. Golongan ahli sunnah wal jamaah beriman dengan kewujudan mereka dan mereka merupakan makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Mereka mempunyai zat secara hakiki dan bukan merupakan kekuatan yang tersembunyi. Bahkan mereka merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian mereka adalah besar. Ada yang mempunyai 2, 3 dan 4 sayap. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Berdasarkan hadis sahih, malaikat Jibril mempunyai 6 mata sayap. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.